Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher sambung lagi. Okey, teacher suruh buat coding 3.2.15 kan? Okey. Coding yang ni, okey, mula-mula sekali awak kena buka notepad biasa. Okey. Nombor ni, okey. Awak kena type dulu nombor ni. Okey, macam yang ni. Okey. 10, 30, 32, 67, 45, 20. Okey. Jadi bila awak dah type dekat notepad ni, awak save. Okey. Awak pun bukalah coding yang ni. Okey. Coding yang ni. Okey. So, bila coding yang ni, F open. Dia akan buka nombor.txt. Okey. Dengan mod R. Okey. Kemudian, R number exclude comma. Bermaksud, dia akan baca start daripada koma ni. Koma 1, koma 2, koma 3 sampai habis. Okey. Jadi dia akan guna for loops. Okey. X sama dengan kosong ni. Okey, bermula dikira hak ni. Lepas tu dijumlahkan 10 dengan 30. Sampailah habis. Nampak ni? Dia X plus plus ni. Okey. Jadi, bila awak buat coding ni, maka awak akan dapat jawapan macam ni. Okey. Ini dalam buku teks. So, awak kena type coding awak sendiri. Coding dia dekat contoh contoh 2.3. Asal kejap dah teacher buka. Okey, ni dia. Okey. Awak kena buat. Okey, awak kena buat. Teacher ni sibuk. Okey, ada keluarga, ada anak, apa semua nak kena masak, boleh buat. Boleh curi-curi masa buat. Awak yang nak exam lebih lagi kena buat. Okey. Bila awak buat, awak baru nampak. Okey. Kemudian bila kita run, okey, kita run. Contoh 2.3. Dekat ni ni. Ni. Contoh 2.3. Okey, kita dapat yang ni. 10 dipaparkan balik. 10, tapi kita paparkan dekat dalam dalam bentuk macam ni. Ni. Okey. Dia nak paparan dia. Okey, dia nak paparan dia macam ni ke bawah. Okey, yang kita dapat tadi macam ni kan? Okey, macam ni. Nak paparan dia ke bawah macam ni. Lepas tu kita paparkan jumlah daripada jumlah sini ni. Okey, print jumlah. Jumlah ambil daripada sini ni, jumlah ni. Kemudian purata. Okey, print nilai purata. Okey. Purata yang ni. Okey. Tu yang ada jumlah sama dengan 204 purata. Titik ni dia nak panggil. Dia nak panggil jumlah yang ni. Okey. Titik purata ni dia panggil yang ni. Okey. Boleh. Ni untuk contoh 2.3. Dia guna text box pula. Notepad ni, text. Untuk panggil. Untuk jadi pangkalan data. Okey. Kemudian seterusnya, satu lagi contoh Rajah 3.2 3.2.20 untuk grade. Okey, untuk grade, okey, apa yang kita kena buat dulu? Apa yang kita kena buat? Dia kata dekat sini okey, dia bui dah. Grade markah tu, dia bui dah. Okey, dia bui dah. Okey. Membuka file teks yang bernama matematik yang mengandungi nama murid dan markah. So, kita kena buat dulu. Okey, kita tutup yang ni. Awak kena buat dulu matematik. Awak kena isi dulu. Okey, awak kena buat dulu kat dalam notepad. Okey, awak dah buat kan? Teacher dah suruh buat, suppose awak dah buat. Sebab ada kawan awak dah PM dekat teacher hasil dia. Okey. Contoh berapa ni teacher buat? Contoh 2, contoh 3. Contoh 3. Senarai grade markah. Okey. Jadi dekat sini, okey. Teacher dah siap buat. Okey. Dia buat ni. Okey. Jadi apa yang kita ada kat sini? Contoh 3. Okey. Jadi dekat sini awak tengok ni yang hasil dia sama dengan buku teks. Okey.
Senarai grade markah. Title duduk kat sini title. Okey. Kemudian membuka fail untuk membaca kandungan fail. Okey, ni yang sama macam tadi. Mathematic.txt. Okey, ni nak buka yang ni. Okey. Kemudian print table. Okey. Print table. Okey, dia nak yang ni. Okey. Yang ni duduk dalam table dia. Okey, duduk dalam table dia. Bukan kata buat ni. Kedudukan dia, dia ada kedudukan dia. Okey, sekejap. Nama murid, markah, grade. Okey. Menilai awalkan dengan false. Okey. Left with, okey nampak ni. Ni untuk awak align benda ni. Okey, nama murid jarak berapa, markah jarak berapa, center ke apa kan. Okey. Kemudian yang ni grade bermula daripada mana? Grade bermula daripada mana? Kalau kita punya dekat sini, kita ada markah jah. Nampak tak? Jadi dekat sinilah, dekat sini coding yang ni untuk menentukan grade dia berapa. Okey? Dan menentukan grade dia berapa. Okey, dekat sini dia pulangkan. Okey? Dia pulangkan. Okey, ni kan. Okey, markah grade TH align. Okey, dia pulangkan balik yang ni ke sini. Ni markah ni. Okey. Kemudian tutup file. Okey. Dekat sini, okey, dekat sini coding dia ni awak tak perlu hafal. Awak kena tahu, oh ni dekat mana. Oh ni dia buat mana. Mana dia pulangkan grade. Okey. Teacher baru ni silap bawa dekat sini. Okey, kalau ikut buku teks kan. Buku teks ni ada kadang-kadang ada salah. Okey, kalau ikut buku teks dia buat titik untuk markah, titik untuk grade. Okey, teacher save. So kita run sini. Nampak tak kat sini? Ni dekat dalam buku teks kalau awak tengok. Jadi bila awak dah pandai, awak tahu dekat mana, awak ubah suai lah. Okey, awak ubah suai. Okey, jadi kita buang titik ni. Ni kalau kita ikut sebutir-sebutir dalam buku teks lah. Okey, awak kena tengok. Kadang-kadang buku teks ni dia, yelah manusia yang buat kan. Kadang-kadang nama murid, nama dia tak teacher pun tak ingat lah dia punya error dekat mana. Ada teacher perasan. Jadi awak kena, bila awak dah buat coding, awak boleh nampak dekat mana awak nak cari salah dia. Okey, boleh? Okey, dan yang terakhir lah sekali teacher suruh buat. Okey, yang terakhir sekali teacher suruh buat adalah contoh 5. Kan, muka surat 245 dengan 246. Senarai maklumat murid. Yang ni. Okey, yang ni. Okey, yang ni kalau awak tengok. Yang ni kan teacher suruh buat. Okey. Sebelum ni kita pakai notepad kan. Sekarang kita nak buat sambungan kepada pangkalan data. Okey. Pangkalan data ni. Okey, pangkalan data ni. Ni yang kita nak buat untuk projek kita lah ni. Ni pangkalan data. Okey. Dalam pangkalan data, sebelum ni kita guna notepad sebagai pangkalan data. Ni kita nak guna pangkalan data betul-betul. Okey. Pangkalan data ni apa benda teacher? MySQL. Okey, MySQL ni hak ni lah. Hak ni. Mana sekejap. Teacher buka nota sekejap deh. Lambat sebab teacher restart tadi. Sains komputer. Nota pengajaran. Bahasa SQL. Bahasa SQL. Okey. Ingat lagi tak bahasa SQL ni? Hak teacher buat ni kena bubuh coding apa ni kan? Okey. Okey, sekarang ni dekat buku teks awak ni. Ada dah. Okey. Dekat buku teks awak ni.
2401. Okey. Okey. Menggunakan data yang diimport dari fail penggalan data untuk menyelesaikan masalah. Okey, yang pertama sekali, langkah-langkah yang perlu diikuti untuk mencapai data daripada penggalan data. Kalau pakai Notepad++, pakai Notepad, awak hanya buka macam ni je. Fopen. Tapi bila kita nak menggunakan penggalan data yang real, okey, mula-mula sekali kita kena buat sambungan ke pangkalan data. Okey. Kena ada sambungan lah kan. Macam Fopen tu. Kedua, memilih nama pangkalan data. Yang ketiga, membuat pertanyaan terhadap pangkalan data untuk memperoleh data yang dikehendaki. Pertanyaan ni, apa yang awak belajar dalam ni? Fungsi ni, pertanyaan. Okey. Select staff from pelajar. Okey, dia nak buat gapo. Okey, ingat lagi tak? Okey. Nak modify, nak select. Okey, dia duduk dekat DML ni rasa ni. Okey, DML kan. Ni. Ingat lagi ni codingan ni. Okey, kita kena sekalikan benda ni. Okey. Okey, kita tengok. Mula-mula sekali membuat sambungan ke pangkalan data. Okey. Ni awak kena tulis benda ni kalau tidak awak tak ingat. Dia punya coding dia con ataupun connect, con. Okey, connect. Connect kepada siapa? Connect kepada MySQL. Okey. Connect dekat MySQL connect. Okey. Ni nama dia host komputer. Host komputer kita panggil localhost. Okey, localhost. Kemudian nama pengguna. Nama pengguna Halim kalau ada nama pengguna lah. Kemudian kalau ada password. Okey, ini contoh. Okey, kemudian ini adalah memilih nama pangkalan data. Ni tadi nak buat sambungan. Okey. Connection ni untuk sambungan. Ni nak pilih nama. Ni DB pelajar. Okey, DB pelajar. DB pelajar ni dekat mana? Dekat ni DB pelajar ni. Teacher dah siap buat. Okey, teacher buat. DB pelajar. Kita nak sambungkan kepada database pelajar. Okey, nampak database DB, nama dia DB pelajar. Okey. Membuat pertanyaan. Okey, sekarang ni dia kata, ni boleh ubah nama hasil, ni MySQL query pertanyaan, select. Ni kata coding ni SQL yang kita belajar itu. Okey. Okey, sekarang ni contoh 4 ni sepatutnya awak dah buat. Okey, mula-mula sekali awak type ni, bukan type ni lah, awak create benda ni dekat dalam awak punya pangkalan data. Okey. Rasa tak reti, buka semula nota teacher tu, buat. Okey. Kemudian apa boleh awak buat? Okey, bila awak dah type benda ni, okey, ada nama Siti Khadijah, Sofia, Pak Bestari, bla 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 kan? Okey, tengok teacher punya. Okey kan? Siti Khadijah, Pak Bestari. Teacher ikut sebutin buku teks. Bukan teacher pandai-pandai pun. Ikut buku teks ni. Okey, kemudian ini adalah contoh 3.2.1 ni. Okey. Contoh yang ni. Contoh macam mana awak nak buat yang ni. Okey. Jadi ni yang pertama kan, untuk menyambung kepada pangkalan data. Okey, jika tak sambung, sambungan kepada pangkalan data gagal. Ni lewat. Kalau tak boleh nak sambung, okey, tak boleh nak sambung, keluar pernyataan yang ni. Okey, ini yang kedua. Yang kedua ni nak memilih pangkalan data, nama pangkalan data. Okey. Ni hasil tadi nak cari dekat mana? Okey, yang keempat ni close, nak tutup pangkalan data. Okey, ini adalah satu contoh file connection. Okey, file connection ni awak boleh letak dalam satu file suku, awak bubuh nama dia connection. Ataupun dalam contoh 5 ni, okey, dalam contoh 5 ni, kalau awak buat, okey, awak perasan. Okey, dia buat sekali file connection dalam satu folder senarai ni.
Dia buat sekali. Okey, connection ni kita boleh buat dua teacher Oyak. Kita buat satu benda ni, kita asing. Lepas tu kita buat pula yang senarai PHP. Ataupun kita buat dalam satu folder, dalam satu file terus connection ni. Ni connection ni. Dia nak sambung. Okey, ni sambungan. Sambungan kepada pekalan data yang nombor 1. Okey, ni nombor 2. Kita nak cari. Okey, nombor 2 kita yang ni. Memilih nama pekalan data. Okey. Cuma kedudukan dia berbeza-beza lah, tempat dia lain. Okey, ini adalah nombor 3, query kita. Kita nak cari SQL kita. Ni. Okey. Ni. Yang keempat, close. Close. Okey. Jadi bila awak tak type, awak tak nampak macam mana dia beroperasi benda ni. Okey. Okey. Senarai. Senarai. Senarai.php. Mana teacher punya? Senarai. Okey. Ni teacher buat senarai.php teacher. Okey. Okey. Lepas tu teacher pun buka dekat sini. Nak tengok. Senarai. Okey. Jadi keluar macam dekat dalam buku teks awak. Okey. Jadi dekat sini kan awak tengok senarai. Okey. Ini. Ni. Okey. No murid ni awak tengok kat sini. Okey, negeri kelahiran. Negeri kelahiran, okey. Negeri kelahiran ni untuk awak tulis. Okey, awak tengok sini dah. Kalau tengok terakhir sini, teacher rapat. Teacher save, kita run. Okey, perasan tak? Tadi kalau awak nak tahu awak try gitu, okey. Katakan negeri kalian kita jarak. Okey, teacher jarak, teacher pun save. Kita pun run dekat sini. Nampak tak jauh kan negeri kelahiran tu kan? Dia jarak. Okey, kalau kita rapatkan dia, save, run. Okey, dia jadi rapat. Jadi bermaksud coding yang ni terletak di sini. Okey, terletak di sini. Okey, bermaksud ini untuk bubuh ni. Nombor murid, nama kelas negeri kelahiran. Awak nak bubuh nama apa-apa pun negeri lahir. Okey, contoh kod. Negeri lahir. Ni hanya untuk paparan depan. Tak ada kena-mengena dengan awak punya SQL. Okey. Okey, sekarang ni. Okey, sekarang ni awak tengok dekat sini. Ini baru start kita punya SQL. Okey. Tengok kat sini dah. SQL. Okey, nampak tak SQL ni? SQL, apabila awak tulis nombor murid dekat sini, ni nombor murid, ni nama, ni kelas, ni negeri. Dia mesti sama dengan yang awak buat dekat bawah ni. Yang atas ni tak apa. Ni atas ni hanya untuk paparan. Hanya untuk paparan yang ni. Paparan nombor murid, nama murid, kelas, negeri, lahir, tak apa. Awak boleh tukar je apa-apa. Tetapi kalau hak ni, dia kena sokong. Okey? Ni negeri. Ini dalam buku teks ni awak tengok yang dalam buku teks ni teacher rasa ada salah. Okey. Ni kena serupa dengan nama dekat sini. Ni. No murid, huruf besar kena serupa. Nama, kelas, negeri kena serupa. Okey. Kemudian dia bagi pemboleh ubah. Pemboleh ubah no murid. Ni. Pemboleh ubah ni awak boleh
tukar nama lain, tak ada masalah. Tapi takkan kita nak tukar nama lain, nanti kita pun confuse kan. Kalau nombor murid lah. Okey. Jadi dia nak print dekat sini. Okey. Apa yang dia print dekat sini? Okey, nombor murid, nama kelas negeri. Apa yang dia print? Dia print yang ni. Dia panggil. Okey, dia panggil yang ni. Nombor murid dia akan panggil nombor murid CL001. Daripada mana? Daripada sini. CL001. Okey. Siti Khadijah. Okey. Kemudian okey. Nama kelas negeri. Okey, habis soal ni. Okey, lepas tu dia akan pergi ke yang seterusnya pula. Row yang kedua pula. Okey, seberapa banyak yang ada dekat sini, inilah yang akan dipaparkan di sini. Boleh. Kalau awak dah buat, awak nampak. Okey, kalau awak dah buat, awak nampak. Okey. Jadi teacher rasa itu sahaja yang teacher nak terang untuk latihan yang awak buat. Okey. Untuk latihan yang awak buat. Okey. Itu je kan teacher rasa teacher suruh buat ni kan. Ada hotline. Awak kena buat lagi. Kejap. Okey. Ada satu lagi kan teacher suruh buat. Muka surat 249. Teacher ni koyak habis ni tak tahu mana so ni. Okey. Muka surat 249 ni daftar maklumat murid. Teacher nak tengok sekejap. Teacher ada suruh buat yang mana Teacher minta tolong. 249 dan 250. Okey. Okey, kita review hot tu. Okey, jadi hot tu 249 ni awak kena buat daftar pelajar. Okey, daftar pelajar. Satu je daftar pelajar kan. Okey. Teacher dah siap buat daftar pelajar. Okey. Okey, daftar pelajar ni coding dia. Okey. Kita kena buat muka ni. Okey, keluar macam ni. Apabila kita type dekat sini, okey, bila tanda sini adalah wajib diisi. Okey, tanda ni wajib diisi. Okey. Kalau kita tak isi, bila kita klik daftar, dia akan keluar dekat sini. Sila masukkan bla 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 bla. Okey. Jadi, adalah coding dia bagi dekat awak ni. Okey. Coding ni dia bagi dah. Okey. Okey, coding ni dia bagi. Awak tengok dekat sini apa yang dia ceritakan dekat sini. Okey, sekarang ni daftar maklumat murid baru. Okey, dia royak ada. Dia kata style. Ni style. Okey. Style ni ada salah ni dekat sini juga ni. Awak tengok teacher ni. Teacher punya dot error. Dot error baru jadi. Kalau teacher buat error tak jadi. Dot error. Awak baik kira. Okey. Style ni untuk keluarkan. Okey, teacher run Teacher run dulu. Apa tadi? Daftar pelajar ni. Daftar pelajar. Okey, daftar pelajar. Bila kita type sini kan, kita tak nak. Kita buat nama je sini. Katakan email, kita tak buat. Okey, nampak tak dia keluar warna merah? Okey, dia keluar warna merah. Okey, jadi dekat sini ada dah arahan dia satu persatu dekat sini. Awak tengok. Sila masukkan nama. Else, mula-mula kita masuk nama. Jika ada error, sila masukkan nama. Kat sini sila masukkan nombor murid. Okey. Dia ada penerangan dekat sini. Okey. Sila masukkan email. Okey, kalau email pula, dia ada dia nak validate pula email. Kalau email, awak tengok kat sini, email. Okey, katakanlah tadi teacher masuk 1, 2, 3, nama murid, Didi. Okey. Email ni dia standardized. Kalau kita buat macam ni, okey, tak ada com.
Kan? Okey. Alamat email dimasukkan tidak mengikut format. Jadi kita kena isi semula. Okey, boleh? Okey. Jadi ni nak tengok email kita. Email kita ni ada masalah ke tidak? Okey. Yang dekat sini ni, daftar maklumat murid baru ni adalah benda yang berlaku dalam HTML. HTML, dia punya tajuk apa. Okey. Okey, tajuk apa, nama murid star. Ni adalah HTML. Okey. Ini kalau awak nak tukar nombor telefon, awak boleh ubah. Kalau kat sini, nombor telefon kan? Okey, kat sini awak boleh ubah nombor telefon kalau awak nak tukar. Okey, kenapa teacher suruh awak buat juga? Sebab coding ni mudah je. Kalau salah pun ada error, awak salah type. Okey, jadi coding ni bergerak apabila awak klik daftar. Awak klik daftar, okey, dia akan post. Dia akan post. If server request method, dia akan post. Post nama, dia akan masuk ni, dia post semua. 1, 2, 3, 4, 5, dia akan post. Bila dia dah post, dia akan check pula, betul ke tidak. Kalau tak ada masuk apa-apa dekat dalam ni, dia akan keluar sila masukkan. Merah ni mana merah? Dekat sini. Okey. Kemudian yang wajib diisi ni, okey, nampak tak teacher bubuh dekat sini? Dekat dalam kutip awak tak ada. Daftar maklumat murid, okey, teacher bubuh H5 ni untuk wajib isi. H5 ni, H1 ni besar. H5 ni kecil. Nampak wajib isi. Okey. Jadi, teacher bubuh dekat style ni, H5 nak color warna merah juga. Nak bubuh color dekat sini. Boleh? Okey. Jadi, awak try buat. Okey. Ikut contoh ni. Kalau tak boleh, masih ada error, hari Rabu kita akan buat Google Meet. Okey? Boleh? So, itu sahaja review daripada teacher. Harap awak faham.